berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Dan pada bulan lepas saya dah sebut dah berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, cuma saya berhenti tamat lah pasal Isra' Mi'raj. Macam mana? Ada tulis tak? Saya dah tulis. Kita ada bincang itu berkaitan dengan ayat Quran yang diturunkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kita bincang pasal ayat tu. Cuma ayat tu kita bincang bagaimana? Asra ke? Bi'abdihi ke? Macam tak ada jawapan, kita ulang balik. Bukan baik. Saya tak ingat, saya berhenti tahun lah. Dapat kita ulang secara ringkas. Baik. Jadi cerita Isra' dan Mi'raj, yang pertama, cerita ini adalah mukjizat agung yang Allah bagi kepada Rasulullah. Jadi perkara yang mencari adat, pelik. Perkara pelik. Tak pelik lagu mana boleh pergi ke Mekah, daripada Mekah pergi ke Palestin, naik ke langit, turun patah balik, tak habis pun semalam. Pelik. Adatnya kata mustahil ni, payah, benda ni ajaib. Tapi jelas dalam Quran Allah mulakan dengan perkataan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kita dah sebut dah, Allah mempertaruhkan perkataan Subhana, Maha suci Allah. Maksudnya suci daripada segala kekurangan. Allah bagi tahu siap dah peristiwa Isra' Mi'raj ni, Allah mula dengan perkataan Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah perjalankan hamba-Nya. Jadi dalam ayat ni jelas, mula-mula lagi Allah bagi tahu yang berjalan ini bukan Nabi yang nak berjalan, tetapi diperjalankan oleh Allah. Allah yang buat berjalan. Tentu kena pelik lah. Kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, jadi. Allah Maha Kuasa. Segala kekurangan tadi tak ada langsung. Maha suci Allah pada segala kekurangan. Allah sebut awal pada ayat. Lepas tu ada kaedah Arab disebut apa? Idza zahara sabab batala al-ajab. Bila diketahui sebab, bila zahirnya sebab, maka akan terbatal ta'ajub. Benda apa pun kalau ibu ta'ajub, satu benda setelah mengetahui sebab berlakunya perkara tersebut, hilang ta'ajub. Contoh mudah hak saya boleh bagi, magic lah, ahli silap mata. Orang takjub tengok jadi wow, dia boleh potong badan kerak dua, dia buah dalam kotak, dia kerak dua, kaki belah ni, kepala belah ni. Orang tengok jadi takjub, ajaib. Oh dahsyat. Kenapa dia boleh takjub? Kerana dia tak tahu sebab. Tetapi bila dia tahu sebab macam mana boleh jadi macam tu, hilang takjub. Rupanya ada dua orang yang kerak tu tak kena orang pun. Seorang ni lipat kaki bagi nampak kepala, seorang lipat kepala bagi nampak kaki. Dia berkeluar kaki ya, kepala dia bosok. Hak kau tadi berkeluar kepala ya, kaki dia lipat bosok. Jadi potong tu bukan kena orang, putih dua. Kaki duk godek ni, kaki orang lain. Cuba ambil kerap tu tengok, godek tak godek. Oh, rupanya muhung. Kita dah tahu dah sebab boleh jadi macam tu. Rupanya tipu ya. Selepas tu kalau kita tengok lagi magic macam tu, tak takjub dah, kerana dah tahu sebab. Benda apa pun bila tahu sebab, hilang takjub. Oh, takjubnya tengok saya pasal tak tahu. Masa kita kecil dulu kita tengok takjub, ayah kita bawa kereta lepas steering. Dia tak pegang, semua kereta jalan. Masa budak jadi takjub kita. Bila dah meter dah tak apa pun, bila dah tahu hilang takjub. Maka kaedah tu boleh guna, disebutkan idza zahara sabab batala al-ajab. Orang takjub kisah Isra' dan Mi'raj, macam mana Nabi boleh pergi sejauh itu, Mekah, Palestin, naik langit, turun patah balik, jauh ni, dahsyat ni, ajaib ni. Maka Allah zahirkan sebabnya di awal-awal ayat, Maha suci Allah yang perjalankan hamba-Nya. Jadi bila Allah zahirkan sebab, macam mana boleh jalan macam ni? Allah buat berjalan. Tak apa. Allah zahirkan siap-siap sebab dah. Tak ada lah takjub. Jadi orang yang rasa pelik lah, pelik, kamu akan hilang pelik bila kamu tahu Allah yang bawa Nabi berjalan. Satu ayat tu. Baik.
Subhanalladzi asra, kita dah sebut dah, maha suci Allah yang memperjalankan di malam hari. Asra tadi dengan terjemahan perjalanan malam. Asra maksudnya perjalanan malam, diperjalankan Nabi di waktu malam. Sebab itu disebut asra. Asra tu sendiri faham dah berjalan malam. Dan kita dah sebut jalan malam ni dituntut ke atas kita kalau nak musafir, kalau boleh keluar malam. Malam ni sesuai untuk berjalan, bermusafir. Suasananya tenang, sejuk. Dan Nabi diperjalankan di malam hari kerana malam waktu ibadat. Malam waktu orang tumpu dengan ibadat. Malam ni gelap. Banyaklah dia punya kesan sebab dia. Cuma kita bila dengar kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi berjalan di waktu malam hari, asra disebutkan, iaitu perjalanan malam. Maka setiap kali perjalanan jauh yang kita nak tempuh, ambil waktu malam mula. Keluarlah 10 malam, 9 malam, dah makan dah, semayang dah, tak ada dah tanggung-jawab berat. Jalan selesai, dia senang banyak aja. Kalau keluar siang pun tak ada masalah, tapi nak kena semayang, nak kena berhenti makan. Tapi kalau malam, makan kenyang dah, mayang habis dah, subuh pula, tidur je lah. Jadi perjalanan tadi lebih lancar, selesa, masa sejuk, mengantuk lah. Baik. Jadi itu pun kita dah sebut dah, itu kalau tak salah saya, asra bi abdihi, iaitu maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi hamba di sini dengan nama, maksudnya adalah dengan maksud hamba di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba di sini adalah dengan maksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kedudukan hamba ini adalah kedudukan yang paling tinggi bagi seorang manusia. Menjadi hamba Allah adalah satu kedudukan yang sangat mulia. Ini kedudukan yang luar biasa. Tidak ada kemuliaan bagi seorang beriman yang lebih mulia dan lebih sempurna melainkan sebagai maqam ubudiyah, kehambaan kepada Allah. Itu kedudukan yang paling sempurna dan paling mulia, iaitu menjadi hamba Allah. Jadi Allah letakkan Nabi pada posisi yang sangat mulia, bahawa Allah mengatakan Maha suci Allah yang perjalankan hambanya. Hamba untuk Nabi disebutkan, Nabi diiktiraf sebagai hamba, menunjukkan kedudukan Nabi yang sangat agung, mulia dan paling sempurna, menjadi hamba Allah. Luar biasa. Lepas tu Nabi akan dapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Walaupun kita dah maklum Nabi dapat kedudukan yang tinggi, Nabi mendapat tempat yang sangat mulia di sisi Allah, tapi Nabi ada sebut dalam hadis, Nabi kata, lepas kamu dengar azan dilaungkan, doalah kepada Allah untuk aku supaya aku mendapat al-wasilah. Al-wasilah satu tempat yang hanya akan diberikan kepada seorang saja dalam syurga. Jutaan bilion manusia yang Allah cipta, seorang saja akan dapat duduk tempat tu, namanya al-wasilah dalam syurga. Baik, agak-agak siapa dapat tempat tu? Rasulullah lah. Betul cakap banyak lah. Nabi kekasih Allah, orang yang paling sempurna, paling comel, paling baik. Nabi semua sudah pasti tempat tu untuk Nabi, kekasih Allah. Ketua bagi Nabi dan Rasul, kekasih Allah, Allah cipta Nabi. Luar biasa kedudukan Nabi ni. Walaupun Nabi dah duduk tempat tu, dah kita kata tak ada orang lain dah, Rasulullah, Nabi kata doalah bagi aku dapat tu. Lah tak doa pun dapat. Tapi tawaduknya Nabi habaq kat kita, kalau lepas kamu dengar azan dilaungkan, doalah kepada Allah, semoga akulah yang dapat wasilah tu. Aku harap aku dapat. Kita kata memang Nabi dapat, confirm dah, Nabi tetap tawaduk, kata doa bagi kat aku harap aku dapat. Kerana wasilah tu seorang boleh dapat. Sebab tu doa kita lepas semayang, lepas azan kita baca doa apa? Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, wahai Allah, Tuhan yang telah syariatkan seruan azan ini,
wassalatil qa'imah, dan Tuhan yang telah syariatkan solat yang akan didirikan. Tuhan yang syariatkan azan, Tuhan yang syariatkan sembahyang. Kita berdoa, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wahai Allah, tolonglah bagi wasilah kepada Nabi kami. Minta semua orang doa yang tu, bagilah kat Nabi Muhammad wasilah, bagilah kat Nabi Muhammad wasilah. Padahal Nabi dapat dah. Nabi kata tolong doa bagi aku dapat. Ni kedudukan Nabi dah mulia dah, tapi tawaduknya Nabi. Dan al-wasilah tempat yang sangat mulia. Seorang saja boleh duduk, tak lain tak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni, dalam hadis tadi kita sebut wasilah tadi, satu, kedudukan Nabi tinggi, Nabi akan dapat wasilah. Yang kedua, Nabi nak ajak kita apa dia? Kena berebut dalam buat baik. Kena berebut dalam kebaikan ibadah, kena berebut. Jangan duk tolak kat orang. Wasilah tu seorang yang dapat. Patutnya kalau orang tawaduk kata apa? Tak apalah, bagi kat orang lain lah. Tak, Nabi kata doa tak bagi kat aku dapat. Aku harap aku dapat dengan orang lain. Tu dia pulun dengan dalam ibadat kena pulun. Dengan bincang kat orang. Kita ada makan, kita berdiah awal. Ibadat tak apa lagi orang lain lah. Awak tak pergi kuliah apa? Orang lain pergi dah, tak apa Pada bapa tak apa. Ada pakai buah tu tak apa, pergi ke orang lain. Dalam bab ibadat tak boleh, tak apa. Berebut. Biar pulun tak apa. Yang pasal nak ibadat kena berebut. Nak masuk sembahyang saf pertama, berebut. Siapa suruh main lambat? Ni tempat saya kan, siapa suruh main lambat? Nak main duduk depan, main awal. Main lambat duduk belakang. Yang berebut yang tu. Berebut nak masuk saf pertama, nak sedekah. Tak ada buka apa sedekah untuk RM2,000 ni, nak beli sekian-sekian. Berebut nak bagi. Berebut kita nak sumbang kepada seseorang, kepada sekolah ke sebagainya. Ada hajat yang diperlukan. Orang minta sedekah ni, orang minta sumbangan ni ketika terdesak. Dia tak tahu nak buat guna dah. Maksudnya ada keperluan dia minta. Tak ada keperluan jangan minta. Islam ajak kita tak ada keperluan jangan minta. Kalau terdesak sangat baru minta. Ada orang dia sanggup jual apa harta dia. Dia nak beli kitab tak ada duit. Aduh, tak ada duit ni buat macam mana? Jual jam. Jual jam dapat duit beli kitab. Maksudnya dia usaha dulu. Jangan minta. Ini sifat yang baik. Maksudnya usaha dulu, tapi dah tak ada. Untuk diri dia, untuk orang lain tak apa. Untuk sekolah takkan nak kena jual tanah pergi kat sekolah. Ni untuk umum. Untuk peribadi, aku yang nak guna ni. Aku yang nak pakai. Baju aku yang nak pakai. Aku sendiri yang nak guna. Jadi dia kan minta kat orang. Ketiak dulu lah, jual yang tu, jual yang ni. Ada pun untuk umum, untuk orang ramai, bukan untuk diri sendiri, tak apa. Minta pergi kat orang. Sekolah nak ada duit, boleh lah sekolah jual tanah sekat, dapat duit buat bangunan. Lepas tu kau perkecil, bangunan tak ada besar, kau tinggi je. Jual tanah. Nak buat bangunan tak ada duit, jual lah tanah tu. Tanah tu pun baru beli yang kau jual lah. Jadi bahasa mudahnya untuk sekolah, untuk benda umum, untuk orang ramai, itu bab lain. Hak semua ni untuk peribadi. Kalau kita ada hajat nak beli sekian-sekian, contoh, itu tak ada duit, jangan minta kat orang. Retiak, jual jam dulu. Ada benda kan kita boleh buat, retiak dulu, kumpul duit dulu. Jangan minta. Islam tidak ajak kita meminta-minta. Jangan minta. Melainkan terdesak dah, saya tak ada duit. Ada orang susah, tak ada duit dah, tak larat lah. Kalau tak makan ni, mandu nak minta ni dia dah. Minta pinjam sikit boleh tak? Contoh, saya tak nak makan, bukan nak minta duit, nak minta makan ni, saya tak makan 3 hari dah. Hatu mesti terdesak dah. Tak makan 3 hari dah. Tu pun baru dia tebal muka nak minta. Baru mulia. Jangan mudah minta kau. Baik. Jadi dalam bab lain jangan berebut. Bab ibadah berebut. Jadi contoh dia sebut infak untuk sekolah. Berebutlah nak bayar. Pasal itu untuk sekolah. Untuk beli barang keperluan, nak pasang yang tu, nak pasang yang ni. Jadi kita buka untuk orang ramai, siapa nak infak. Berebutlah yang tu. Pasal bukan untuk individu, untuk orang ramai.
Infak untuk sekian-sekian, kegunaan tadi untuk orang ramai. Tak apalah berebut. Ni siapa nak infak untuk saya? Pula dah. Bagi kat saya. Siapa nak berebut? Hampa kena berebut lah, bagi kat saya. Gitu. Penin balong ni. Buka untuk umum tak apa, dengan buka untuk kita. Jangan minta. Retiak dulu. Baik. Jadi dalam bab ibadat berebut. Nabi ajak dulu lah, sebab tu Nabi minta wasilah. Aku nak tu. Itu untuk ibadat. Sedekah, masuk saf pertama, ngaji, berebut. Dalam bab dunia jangan berebut. Ada roti sebiji, nak makan 2 orang, ambil kat hang, aku tak mau makan. Dia tolak ansur. Tu tak apa. Jangan berebut dalam bab dunia. Bab ibadat kena berebut. Baik. Jadi nak sebut apa? Nabi mendapat kedudukan yang sangat tinggi dalam dunia, bahkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu maqam ubudiyah. Allah sebut Nabi adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba tersebut jelas, perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan seorang hamba. Bukan roh saja, bukan jasad saja. Dua-dua sekali. Karena kalau roh saja tanpa jasad, yang tu dia tak panggil hamba, yang tu dipanggil kuntilanak. Roh saja. Kecoh di Merbuk, di Bujang, taman saya duduk lah. Sehari 2 ni pakat debuh dalam Facebook, kata nampak pocong. Budak-budak UiTM ngaji, daripada tangkap gambar pocong. 2 gambar lah daripada tangkap. Satu duduk tepi jalan, tadi pagi daripada tangkap duduk atas bumbung. Betul tak betul saya tak tahu. Tapi saya habaq saya siap dah. Saya main bila datang baru saya tak lari. Rembo. Main pocong tak ada lari, hampa aku ketak takut. Aku tak lari lah. Cuma rebah tak sedap bah. Pengsan sengak pi. Kita bukan jenis berani ni. Ada apa sebut itu tak tahu lah, dia kata ada pocong dan sebagainya. Baik, kalau roh saja tanpa jasad tu bukan orang. Jasad saja tanpa roh, orang tak panggil hamba. Orang tak panggil sipulan lah. Orang panggil jenazah, mayat. Badan saja, roh tak ada. Kalau ada roh, ada jasad, hamba. Ini baru dipanggil seorang hamba, seorang manusia. Jadi perjalanan Isra Mi'raj bukan roh saja, bukan jasad saja, tapi dua-dua sekali. Roh dan jasad Nabi berjalan. Ada orang kata roh saja. Kalau roh saja tak ada orang nafi. Kalau roh saja yang berjalan, tak ada siapa bangkang Isra Mi'raj. Roh. Kita tidak di Bukit Aping, roh kita berjalan ke Korea. Dia memang tadi aku mimpi. Mimpi tak ada siapa bangkang. Boleh pergi rata. Ya orang duk bangkang Isra Mi'raj ni, bapak kufar, musyrikin Mekah waktu tersebut tak percaya kat Rasulullah kerana bukan roh yang berjalan, jasad dan roh sekali. Daripada mustahil, mana boleh. Kalau roh hang saja pi hang mimpi tak apa. Ni dia sendiri pi dia dah. Oh, tak boleh terima. Musyrikin kata. Dia pun tak boleh terima. Kena perkara pelik. Ni mukjizat. Baik, asra bi 'abdihi kita dah sebut dah, kalau tak salah saya lah, kita dah baca. Hari ni kita sambung lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah sebut dalam Quran lailan. Baik, tadi saya dah sebut dah pada permulaan ayat Allah dah guna perkataan asra. Asra maksudnya perjalanan malam. Lailan makna yang diterjemah juga malam. Kalau buka dalam surah Al-Isra ayat pertama tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Terjemahannya, maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari akan hambanya pada waktu malam. 2 kali ada malam. Asra pun perjalanan malam. Allah ulang sekali lagi, lailan, malam. Baik, lailan di sini kata ulama diterjemah dengan bukan malam semata-mata, tapi sebahagian kecil daripada malam. Sebab tu kalau orang tanya, mana dalil kata Nabi berjalan tak sampai 1 malam? Mana bukti? Siapa habang? Allah beritahu. Mana dalil? Lailan tu. Daripada ayat lailan yang Allah sebut tu menggambarkan bukan 1 malam, tapi hanya sebahagian kecil daripada malam. Ada riwayat sebut tempat tidur Nabi tadi
Nabi diambil daripada rumah Nabi SAW. Ada kata rumah Ummu Hani, ada kata rumah Nabi. Khilaf lah, di Mekah tu lah, Masjidil Haram tu. Jibril main pada bumbung tadi ni. Waktu ambil Nabi kita Muhammad SAW daripada tempat tidur Nabi, dibawa ke Telaga Zamzam, dibawa pergi ke Palestin, naik ke langit, patah balik. Masa Nabi balik tu, haba tempat Nabi tidur duk ada. Orang buat kajian. Saya duduk atas kursi ni kalau saya bangun ni panas. Maksudnya ada orang baru duduk. Kita duduk dalam selimut tidur. Kita keluar pada selimut, kita akan dapati ada haba kat selimut tu. Maksudnya orang baru bangun, haba duduk kekal di dalam tu. Haba tu akan duduk sekitar 4-5 minit ni. Ada 3-4 minit ni. Lepas tu dia akan hilang. Jadi kalau orang tu baru bangun, kita akan dapat bukti ni ada orang baru bangun ni. Sofa, kerusi ke, ni macam ada orang baru bangun ni. Pasal duk rasa panas ni. Tapi kalau dia bangun lama lah, hilanglah rasa tu. Contoh. Maka Rasulullah balik daripada perjalanan Isra' Mi'raj, balik-balik haba duk ada. Maksudnya perjalanan ini tak makan masa panjang, sekitar 4-5 minit. Tu dia Mana bukti dia? Lailan, sebahagian kecil daripada malam. Banyak mana masa digunakan, wallahualam. Tapi tak sampai satu malam. Maksudnya kalau malam bermula pada pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi, contoh. Jadi bukan sepanjang masa tu. Boleh jadi setengah jam, boleh jadi 5 minit. Sebahagian kecil ni. Tu orang tak percaya tu. Mustahil ni pada. Ada kata mustahil. Kerana ini perkara ajaib, iaitu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lailan tu terjemah kepada sebahagian kecil daripada malam. Tengoklah Al-Quran kalau didatangkan dua kalimah yang lebih kurang sama, kena cek balik makna berbeza. Tadi sebut dah malam, ni sebut lagi malam, mesti ada something ni. Quran bukan sebut saja. Inna ma'al usri yusra. Allah mula fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dua kali ulang. Saya siapa ulang? Saja bagi penuh kolom. Ingat syair ke? Quran bila sebut dua kali, ada something ni, ada rahsia. Bukan saja sebut tu, dia ulang dua kali. Perkataan sesungguhnya setiap kesusahan ada kemudahan. Setiap susah ada senang. Allah ulang dua kali. Jadi Allah, ulama terjemah, saya sebut cara ringkas lah, terjemahan ayat yang kita sebut tadi ni, inna ma'al usri yusra, hak diulang dua kali, maksudnya susah di dunia sekali tapi senang dua kali. Dunia senang, akhirat senang. Nak susah ni dunia orang beriman ni dia akan susah kat dunia dan Allah akan balas balik kesusahan tadi dengan kesenangan. Kesenangan dua tempat, dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Ini bukan saja-saja ulang ayat tu. Dia nak abang kata senang dua kali, susah sekali, walaupun nampak ulang sama. Adalah perbahasan dia, tapi nak abang kesimpulannya lagu tu lah. Ini Al-Quran, bukan calang-calang ayat. Satu titik pun ada maksud dia. Jadi bila Allah ulang lailan, diulang dua kali. Tadi sebut dah perjalanan malam Asra, lailan sebut lagi malam. Apa maksud malam yang kedua ni? Sebahagian daripada malam. Perjalanan itu sebahagian daripada malam. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, iaitu perjalanan ini bermula daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Baik, kenapa Allah mention nama dua nama ni? Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Baik, dalam ayat ni Allah sebut dua masjid, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Kata ulama, dalam dua masjid ni sebenarnya ada tiga. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Maksudnya ada masjid yang ada di tengah, iaitu Masjidin Nabawi. Dalam dua masjid yang disebut sebenarnya ada tiga nama masjid. Karena Al-Aqsa, Al-Aqsa maksudnya yang paling hujung. Maksudnya sebelum yang paling hujung ada sebelum hujung. Sebelum hujung tu Masjidin Nabawi. Tiga masjid. InsyaAllah saya sangka baik
antara kita yang ada pada pagi ni, majoriti kita dah pernah sujud dah di Masjidil Haram, dan kita juga pernah sujud dah di Masjidil Nabawi. Satu lagi yang kita minta sebelum mati, nak sujud kat Masjidil Aqsa pula. InsyaAllah tak lama lah. Jaga wudu. Satu tu tak ada lagi. Masjidil Haram sujud dah, Al-Aqsa, Madinah pun pergi dah. Satu lagi kita tak dampi lagi, Al-Aqsa. Sedangkan 3 masjid ni adalah masjid yang paling besar dalam dunia Islam. InsyaAllah doa lah, semoga Allah rezekikan kita sebelum mati dapat sujud di Masjidil Aqsa. 2 masjid ni Allah sebut dalam Quran secara jelas. 2, hakikatnya ada 3. Al-Haram, Madinah dengan Al-Aqsa. Baik, kenapa Allah sebut perjalanan ini bermula dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian baru naik ke langit? Kenapa tak angkat terus daripada Masjidil Haram? Patutnya Isra' Mi'raj ni tak duduk orang Palestin lah. Keluar dari rumah tu angkat naik terus lah senang. Tak ada. Perjalanan ini bermula pada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, baru naik langit. Baik, yang pertama kata ulama, perjalanan Isra' Mi'raj adalah perjalanan seorang hamba nak bertemu dengan Allah. Nabi nak naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran Isra' Mi'raj diajak kepada manusia ni, setiap perjalanan yang nak balik jumpa dengan Tuhan, perjalanan itu mesti bermula dengan masjid, tamat dengan masjid. Dan perjalanan Isra' Mi'raj gambarkan kepada kita betapa pentingnya masjid dalam kehidupan manusia. Orang beriman tak boleh jauh daripada masjid, tak boleh. Orang baik, orang Muslim tidak boleh jauh daripada masjid dan surau. Masjid lah kita sebut khususnya, tak boleh jauh. Orang beriman dengan masjid macam ikan dengan ayak. Ikan tak boleh jauh daripada ayak. Boleh ikan keli. Dia kira keli pula lah. Ikan keli kan? Ikan tak boleh jauh dari ayak. Kalau dia renggang daripada ayak beberapa minit saja, mati dia. Orang beriman dengan masjid macam ikan dengan ayak. Jangan jauh. Kerana kalau dipisahkan orang beriman tadi dengan masjid dalam tempoh waktu yang panjang, maka orang beriman tadi akan mati hatinya. Dia tak mati nampak hidup, hati dia akan mati. Hati mati ni berat. Orang mati senang, kambuh tanam. Tak tahulah dengar berita kata tepi Caltech tu kan. Saya tak tahu tahu baru lagi nak sembang lain. So tak betul tak tahu lah, ada dengar dalam Facebook lah apa. Aksiden dengan apa? Terbabah 2 minggu lah, 2 minggu. Oh. Tak apalah tak, kalau mati, orang mati senang, jumpa mandi, kalau selesai kan tanam. Tu orang mati. Kalau hati mati berat, dia duduk hidup lagi nak tanam payah, tapi hati dia mati. Sebut pun tak mau dengar lah, nasihat tak mau dengar. Dia kira dia hatinya mati. Yang boleh menghidupkan hati tadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat Nabi kita Muhammad SAW, semoga hidup balik hati tu. Kita nak pergi hidup balik tak dia. Hati mati benda paling berat. Jadi manusia yang beriman jauh daripada masjid, bimbang hatinya akan mati. Jangan jauh. Betul, kehidupan tak ada jauh daripada masjid. Doa lah, moga keturunan kita ni orang yang tak jauh. Ni ada orang yang masjid tak tahu tak mana. Tanya tengok, aci balik lagi telefon menantu cucu berapa orang pun, tanya tengok, duk mana, kampung apa, nama sekian apa, masjid Qaryah, masjid apa, masjid apa. Saya mak telefon lain lah, tak tahu apa. Tok Imam nama apa, Tok Bilal nama apa, tak tahu. Maksudnya kamu tak ambil tahu langsung pasal masjid. Masjid dia ada ceramah, dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia sembang yang terah, tapi dia tak tahu apa. Ustaz Kazim pernah cerita, dia nak berceramah satu tempat, dia singgah kedai makan, nak makan. Lepas tu waiter tu mai kata, abang nak pergi dengar ceramah. Dia nak pergi tu. Oh, saya minat Ustaz Kazim. Had sembang ni Ustaz Kazim. Bengong. Oh, dia kata saya minat Ustaz Kazim tu.
Kalau hang minat hang enggak kenal. Maksudnya sembang je lah. Tapi tak tahu apa. Jangan. Kamu nak buat apa pun, masjid jangan tinggal. Ini tempat berpautnya orang Islam. Berimpun, nak bincang pasal agama, ekonomi, semua bermula di masjid. Pentingnya masjid dalam hidup manusia. Kalau tidak, Nabi tak buat. Mula-mula Nabi sampai di Madinah, Quba dulu Nabi buat. Mana masjid dulu, tempat binaan yang utama Nabi buat. Yang masjid ni ada peranan dia. Jangan jauh dari masjid. Baik. Jadi perjalanan seorang hamba kena bermula pada masjid sampai ke masjid. Maksudnya apa? Masa mati tahu. Masa mati orang pergi masjid. Jelas yang tu. Masa hidup hampir masjid ke tak? Masa hidup tak pernah pergi masjid, jauh daripada masjid. Masa mati baru pergi. Perjalanan kamu tak cantik kerana kamu tak bermula pada masjid. Masa mati baru pergi. Banyak masa hidup pergi masjid, pergi balik, mati orang baru pergi. Kamu hidup kamu main masjid, kamu mati kamu main masjid. Perjalanan kamu sangat cantik untuk balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan Nabi bermula dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Bagi gambaran kat kita, setiap orang yang nak berjalan balik jumpa dengan Tuhan kena rapat dengan masjid dan rumah Allah. Jangan tinggal. Ibu-ibu untunglah dekat dengan masjid kita. Masjid kan? Masjid bukan tunggu masjid. Ni masjid taman tempat dijadikan masjid. Kita nak buat masjid pun boleh, tapi bukan boleh buat Jumaat lah. Walaupun tak boleh, ada dalam undang-undang kadang payah nak namakan masjid. Susah. Dia ada urusan dia, ada kena serah kat pejabat agama lah apa sekian. Jadi susah. Jadi kita tak namakan masjid, tapi niat pembina siapa dia? Siapa dia yang bina? Saya. Hang niat apa? Masjid. Jadi masjid. Rumah kita tu, kita buat rumah, ada tanah kita buat rumah. Kemudian satu ruang ni kita nak buat tempat semayang. Dan kita niat nak buat masjid. Bila niat nak buat masjid, jadi masjid rumah tu, kawasan tu. Kena jaga benda larang. Orang haid tak boleh masuk, boleh iktikaf. Jadi masjid, walaupun taklah duduk buah depan pelik rumah, buah depan pintu pagar rumah, masjid. Ada masjid lah rumah ni. Tak ada tulis lah. Kita buat, kita tahu ni masjid. Jadi orang mai kita kata, ni siapa haid tak boleh masuk lah. Awak, saya niat buat masjid ni. Tanah saya nak buat. Masuk. Dia setiap kali masuk masjid tu. Kalau dia tak boleh pergi masjid di luar, dia masuk masjid rumah ni. Lalu tu untung lah. Untung. Tapi kena jagalah hak masjid. Bukan lebih kurang. Han tak boleh masuk lepak, lebih kurang tak boleh buat hingat. Masjid kena jaga kehormatan dia. Kena jaga dia punya batal larang. Payah sikit lah. Jadi dia nak buat, kalau dia nak surau lah. Masjid atas niat kita. Dia boleh dinamakan surau, tapi niat dia nak buat masjid. Boleh iktikaf. Ulama bincang tak tu. Cuma tak boleh nak buah lah nama masjid bos sekian. Itu kena rujuk undang-undang pula. Cuma atas niat siapa yang buat. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak apalah, cuma kita sebut kita duduk di sini senang dekat dengan masjid. Lagi mayang masuk waktu semayang balik. Jadi maknanya hidup dengan masjid ni tak pernah jauh. Segi-segi pi. Saya rasa syukur kerana Allah lorong masuk bidang agama ni. Maksudnya masa mengaji dulu, kemudian kerja sekarang ni pun duk pergi masjid-masjidnya, pergi masjid dulu lagi masjid ni. Maksudnya tiap-tiap hari pergi masjid. Kerja tu bagus apa dah pasal kerja. Sebab tu kena ustaz-ustaz yang berceramah, yang mengajak sekian-sekian, andai ada hari yang dia tak mengajak, kena pergi kat masjid. Pergi dengar orang mengajak pula. Ni hari dia mengajak, tapi hari tak mengajak lena. Nganga. Hari kamu free, pergi dengar pula. Kamu tak ada apa, dia tak ada apa, ni free. Tapi dengar lebih masjid pula, masjid kampung kamu kan. Pergi dengar pula. Maksudnya jangan tinggal dengan masjid. Supaya kamu pergi masjid bukan kerana kerja kamu. Macam saya duduk main ni, saya kerja. Saya gimana nak pergi nanti pula, kita ni pula. Kenapa pergi? Saya tak pergi lah. Saja-saja tak pergi kat masjid tu. Tapi masjid dekat pergi. Kena pergi. Kerana hidup orang beriman tak boleh jauh pada masjid. Tak boleh jauh. Itu ayat dalam tulis secara ringkas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
alladzi barakna haulahu, yang Allah berkati kelilingnya. Masjidil Haram, Nabi Masjidil Aqsa, negara-negara tu diberkati Allah. Banyak berkat. Mesir, Yaman, Jordan, negara-negara yang barakah. Allah bagi keberkatan. Dan Allah jalankan Nabi daripada Mekah ke Palestin linuriyahu min ayatina, supaya Rasulullah dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah buat jalan. Dan kenapa pergi Mekah, pergi Palestin baru naik? Supaya ada hujah nak lawan dengan orang musyrikin Mekah. Kalau naik terus ke langit, siapa pun tak pernah pergi langit. Tapi bila Nabi dibawa pergi ke Palestin dulu, ada orang Mekah nak pergi Palestin. Jadi bila Nabi beritahu, aku dibawa ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun patah balik. Betul yang pergi Palestin? Betul. Baik, tang ni ada apa? Dia pun Nabi. Nabi jawab, tang ni ada apa? Betul, dia ni pergi sungguh ni. Orang tak pernah pergi tak tahu. Ibu pernah pergi Mekah. Kita tanya, ni nak pergi ni duduk hotel mana? Kita berkata hotel. Oh, hak belah ni ya. Hak belah ni. Berapa dia boleh kata? Dia dah tahu. Dia sampai dah. Dia nampak gambaran tu. Tapi lu tak pernah sampai. Saya tak pernah sampai. Mula-mula lu tak pernah pergi. Tak tahu hang cerita pergi guna. Menetang apa ni? Babu salam lah. Menetang apa? Boleh dengar lah, tak tahu. Tak tahu, tak nampak gambaran. Pintu ni lah, nak masuk pintu. Buat pintu masjid jadi gua mana? Pening. Hotel dia lagu mana? Dia kata turun-turun hotel boleh shopping. Takkan jadi buka-buka payung pasal malam. Tak nampak. Tapi anda tahu. Jadi Nabi pernah lalu Palestin. Orang hak Nabi akan tanya, betul yang ambil Palestin? Tani ada apa? Sini ada apa? Nabi boleh jawab satu-satu. Jadi dia pun nak bangkang pun betul. Betul dia pergi ni. Itu tujuan Nabi diperjalankan pada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa untuk diperlihatkan kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu cara ringkas ayat tentang Isra dan Mi'raj. Baik, ibu-ibu sekalian, kita tengok pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa berlaku? Yang pertama tu kita sebut Nabi tengah tidur, dibawa Nabi Jibril mai pada bumbung. Kemudian dibawa Nabi pergi ke telaga Zamzam. Dibelah dada Nabi. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi dibelah dada buat kali yang keempat. Kerana sepanjang hayat Rasulullah, dada Nabi dibelah sebanyak 4 kali. Umur Nabi 4 tahun sekali. Yang kedua umur Nabi 10 tahun. Yang ketiga umur Nabi 40 ketika dilantik menjadi Rasul. Manakala umur Nabi yang keempat, umur Nabi 50. Ni Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berlaku umur Nabi 50 tahun ke-11 lebih kurang. 4 kali kena belah dada. Jibril mai belah. Dibelah dada Nabi SAW. Ketika umur Nabi 4 tahun dibelah kali yang pertama. Tuan-tuan sekalian, kali pertama tu belah, dan katanya selepas belahan itulah diletakkan belakang Nabi khatam nubuwah, tanda kenabian. Baru timbul time tu. Selepas belah kali pertama tu, umur Nabi 4 tahun. Dan dikeluarkan satu tompok hitam dalam hati Rasulullah yang disebut sebagai hadzum minasyaitan. Hadhihi hadzu syaitan minka, kata Jibril. Muhammad, ni tompok hitam ni, ini adalah bahagian syaitan yang ada dalam hati kamu. Dicabut pula. Belah dada Nabi, ada tompok hitam tu, cabut. Baik, yang pertama, dada Nabi dibelah dan dikeluarkan jantung Nabi, dan jantung Nabi bersih elok. Dicabut pula tompok hitam. Tompok hitam tu, kata Jibril, ini adalah tempat untuk syaitan dalam hati kamu. Ada orang terjemah, dia kata maksud tempat untuk syaitan tu adalah kalau tak buang, syaitan akan masuk dan goda Nabi. Bila buang, maka syaitan tak boleh masuk orang. Baik, syarahan tu kurang tepat. Kenapa? Kerana Nabi adalah insan yang sangat ditakuti oleh syaitan. Nak dekat pun tak berani dengan Nabi, apatah lagi nak masuk. Sahabat Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar siapa tak kenal?
Kalau dia lalu di satu lorong, setan takkan lalu dah lorong tu. Sayyidina Umar takut. Kalau dia lintah lorong tu, setan bukan pergi lorong lain, tak perhati dah. Kita kalau ada roblok, takut nak pergi, tapi tanya orang, ada lagi tak? Ada lagi tak? Pasal nak lalu juga, tak ada pun nak lalu. Setan tak tanya dah, belah terus kot lain. Oh, tak mau ambil risiko, selisih dengan Umar, nanya. Setan takut kat Sayyidina Umar. Oh, power. Sayyidina Umar punya kedudukan power. Bukan dekat setan takut, orang takut. Orang tak berani dengan Umar. Tak takut lagu mana. Ibu sekalian, tinggi Sayyidina Umar 3 meter 9 kaki. Tinggi mana 9 kaki? Tu sampai kat nak shilling tu Pak. Rasanya 9 kaki tinggi tu lah. Saya pun dekat-dekat 7 kaki. Saya memang tinggi dekat-dekat 7 kaki. Tak cek lain lah, lebih kurang. Dekat-dekat 7 kaki. Tu pun semak tak kira lah. Tambah 9 kaki kira pun lah. Orang gerun 7 kaki tinggi pintu tu kalau tak salah. 7 kaki tu lah. Saya tak sampai lah 7 kaki tu. 7 kaki tu tinggi pintu tu 7 kaki. Umar 9 kaki. Kalau dia berdiri sebelah orang duduk atas kuda, kepala sama parah. Kalau ada kuda main kot kidah ni, mana tahu kot turun kot bukit Kaping tu kan. Ada majlis apa-apa orang naik kuda kan, pergi berdiri sebelah orang atas kuda tu. Kita akan duduk tahu nak kepala kita, duduk kat perut kuda ya, selalah kaki kuda ya. Umar kalau berdiri sebelah kuda sama tinggi dengan kepala orang atas kuda tu. Jadi dia naik kuda lagu tu lah. Kita nak pijak lompat tu baru naik, dia tak payah langkah lagu tu ya. Tinggi. Oh, setan tak berani dengan dia. Baik, pernah tak dengar kisah Sayyidina Umar dibelah dada, dia berkeluar hati dia? Tak ada kisah tu, tak ada. Jadi Sayyidina Umar tak perlu pun operate. Itu pun sudah cukup menyebabkan syaitan takut nak dekat dengan dia. Takkan Nabi nak kena operate baru syaitan takut? Syarahan tu macam tak kena. Jadi mana syarahan yang lebih tepat? Maka jawab ulama, maksud titik hitam yang ada dalam hati syaitan tadi adalah hati Nabi SAW tadi, bahagian untuk syaitan tu. Kata Jibril, ini bahagian syaitan adalah hati kamu. Apa maksud dia? Kata ulama, bahagian yang adalah hati Nabi tadi untuk syaitan adalah bahagian rahmat untuk syaitan. Kerana hati Nabi penuh dengan rahmat. Kan Allah kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Rahmat Allah turun ni pasal Nabi. Rahmat. Kita dapat rahmat, binatang dapat rahmat. Semua alam ni dapat rahmat kerana Nabi. Termasuk syaitan. Syaitan pun termasuk dalam alam ni, makhluk. Dia pun dapat rahmat ke? Dapat rahmat Nabi lah, dapat tumpang. Jadi pada malam Isra' dan Mi'raj, pada malam mula dibelah dada Nabi, hari pertama tu, umur Nabi 4 tahun, umur Nabi 10 tahun, umur Nabi 40, 50, belah dada tadi, dibuang cabut titik hitam tadi. Ini bahagian rahmat yang adalah hati kamu untuk syaitan, buang. Apa maksudnya? Supaya tak ada rahmat untuk syaitan. Syaitan ni tak dia dapat rahmat, buang. Orang lain boleh tumpang, binatang, pokok, manusia boleh. Syaitan, sorry, tidak ada rahmat untuk kamu wahai syaitan. Dibuang pada hati Nabi. Itu maksud dibuang titik hitam. Bukan hati Nabi kotor, hati Nabi bersih, penuh dengan rahmat. Lepas tu buang buat apa? Untuk syaitan tak ada. Kenapa syaitan tak dapat rahmat? Kerana dia dilaknat oleh Allah. Orang yang dapat laknat takkan dapat rahmat. Na'udzubillah. Dan orang yang akan terselamat daripada laknat siapa dia? Orang yang rajin berselawat kepada Nabi. Kerana Nabi kata, siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan selawat kat dia 10. Siapa yang selawat kat Nabi sekali, ya, Allah selawat kat dia 10. Kata ulama, maksud Allah selawat kat dia 10, rahmat Allah turun 10 kat dia. Siapa selawat sekali kat Nabi, kita dapat 10 kali Allah selawat. Apa maksud Allah selawat kat kita? Rahmat Allah turun 10. Dah kalau rahmat Allah turun 10, hang akan jauh dah laknat. Rahmat dapat. Rahmat dengan laknat bukan duduk sekali.
dapat rahmat. Dan ibu sekalian, besarnya kelebihan berselawat kepada Nabi SAW. Bayangkan kalau satu saja rahmat daripada Allah sudah menyebabkan orang tu boleh sampai ke syurga, bayangkan 10 rahmat Allah turun kat dia. Kita hanya perlu satu je rahmat daripada Allah. Ya. Ada seorang ustaz kata selepas azan dan juga selepas iqamah, sebelum kita baca doa kita selawat atas Nabi dahulu. Ya. Dalam hadis dia sebut 3 benda. Jawab azan, selepas azan selawat kat Nabi, kemudian baca doa lepas azan. Siapa buat macam tu, dia akan dapat kedudukan yang tinggi. Syafaat Nabi dapat, ampun dosa dapat. Dan Nabi kata, siapa selawat kat aku akan selawat kat dia 10. Allah akan selawat kat dia 10. Antaranya lepas azan lah. Maksudnya siapa yang selawat kat Nabi sekali, bila-bila pun Allah akan selawat kat dia 10. Apa maksud Allah selawat kat dia 10? Dapat rahmat Allah 10 kali. 10 rahmat. Satu rahmat pun cukup dah masuk syurga. 10 rahmat hanya selawat kat Nabi. Betul, minta jauh pada laknat Allah, selawat banyak-banyak kat Nabi SAW. Selawat. Tak ada waktu yang terlarang, melainkan dalam jamban kah, tengoklah tempat. Tengok keadaan lah. Umumkan Allah suruh selawat, Nabi suruh selawat, selawat. Jangan terikut pokok hak tahu nak betul. Ni ada lah dalam Facebook dia tulis, dia kata Allah wajibkan baca Fatihah dalam semayang, bukan lepas semayang. Kan orang baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullah, Al-Fatihah. Dia kata Nabi suruh baca Fatihah dalam semayang, bukan lepas semayang lah. Diorang tanya lah, tak boleh baca kan? Dia kata tak boleh, nak baca boleh, tapi jangan buat adat. Yang Nabi suruh baca lepas semayang, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Hak tu Nabi suruh, baca lah hak tu. Yang Nabi tak suruh tak payah baca. Lepas tu kau ni tanya lah, kalau nak baca juga Fatihah takkan tak boleh. Dia kata jangan jadikan adat. Dia tak boleh, dia kata jangan buat adat baca lepas semayang baca Fatihah. Jangan buat jadi adat macam tu. Nabi tak ajak dia kata. Saya komen terus lah. Awak tak boleh jadi adat pula. Kenapa tak boleh jadikan adat? Bagi tahu. Ibu-ibu sekalian, menjadi adat dah ibu-ibu duduk di Kedah ni, pagi-pagi ada kuliah subuh, baca Al-Quran, lepas tu saya ada kuliah duha. Adat dah tiap hari. Salah ke adat tu? Oh, tak boleh jadi adat. Pening sungguh. Dia tak boleh jadikan adat. Almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz, dia jadikan adat setiap kali lepas solat asar baca Quran. Adat lepas asar baca Quran. Adat. Salah ke adat tu? Oleh tak boleh dia baca Quran bila-bila, tapi jangan buat lepas asar. Jangan letakkan waktu lepas asar. Dia bukan kata wajib lepas asar. Dia cuma disiplinkan diri. Adat dia kena baca. Kena baca lepas asar. Kalau tak buat dulu pakai tak baca. Jadi adat. Nak periksa SPM, cikgu akan panggil buat solat hajat, baca Yasin. Adat dah kan nak baca, nak periksa baca Quran, baca Yasin, doa. Salah kan? Dia tak salah, tapi jangan jadikan adat. Lah pelik sungguh. Dah nak periksa baca Yasin. Dia dah baca hari lain pun boleh. Ya siapa kata tak boleh? Cuma dah nak periksa, ada benda yang penting. Ini waktu penting, maka mak ayah pun turun baca Yasin, baca doa, mohon semoga Allah bagi mudah. Sebab nak periksa. Dah jadi adat dah orang nak periksa baca Yasin. Tak ada salah apa baca Yasin, bukan dia baca WhatsApp. Adakah nak periksa baca WhatsApp ramai-ramai? Dah baca Yasin, mayang hajat. Adat tu tak salah, ada kita tak boleh. Duk esok keluar pula dia kata baca zikir 33, tasbih 3, tahmid, takbir. Hak tu adat. Saya komen, saya tanya kat dia, boleh tak lepas tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kita nak selawat kat Nabi 100 kali? Boleh tak lepas mayang? Lepas semua hak Nabi ajak tu, perlu nak tambah lagi dengan selawat kat Nabi. Dia kata buat hak Nabi ajak hak tasbih, tahmid, takbir tu. Selesai hak tu apa semua, lepas pada tu hak nak selawat 100 kali ke, 1 juta kali ke, 2 juta kali ke, terpulang. Bila kita tanya boleh tak nak tambah selawat, dia kata tak ada panduan daripada Nabi.
Nabi hanya bagi panduan zikir, tasbih, tahmid, takbir. Selawat tak ada panduan. Tak sebenarnya boleh ke tak nak selawat? Dia kata buat hak Nabi ajak dulu. Selesai semua sagi-sagi nak selawat sejuta kali pun selawat. Tapi jangan buat lepas mayang. Sebab tak ada panduan. Lepas pada tu nak buat tak apa. Saya tanya lagi satu soalan. Yang kamu kata boleh buat sejuta kali, 2 juta kali, bila-bila pun ada panduan. Nabi habaq. Ada Nabi habaq lepas mayang jangan baca. Lepas-lepas tu nak baca bila-bila pun tak apa. Tak ada panduan pun hadis sebut tu. Mai kat kita kena ikut panduan. Adam dia dah sungguh. Heran. Betul Nabi tak suruh baca lepas mayang. Dan Nabi juga tak larang. Dan ada dalil umum suruh selawat. Selawat menjauhkan kita pada laknat. Siapa selawat kat Nabi sekali turun rahmat Allah 10. Syaitan tak dapat rahmat kerana dia kena laknat. Orang yang berselawat dapat rahmat. Jauh dah laknat insya-Allah. Selawat banyak-banyak kat Nabi SAW. Baik. Jadi ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, dibelah dada Nabi buat kali keempat tadi pada malam Isra dan Mi'raj. Itu dalil kata syaitan tak boleh tumpang rahmat kepada Nabi kerana dibuanglah daripada hati Nabi SAW. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Dibasuh hati Nabi, dicuci hati Nabi SAW dengan air Zam-Zam. Baik, apa simbolik dia? Bukankah hati Nabi dah bersih? Ya, bersih dah. Tapi dibasuh lagi hati Nabi. Gambaran bahawa kepada kita semua, setiap orang yang nak balik jumpa dengan Tuhan, pastikan hatinya bersih dulu. Cuba cuci dulu hati itu, baru balik jumpa Allah. Jangan balik dulu tu ya. Cuci hati. Ulama sebut ubat nak cuci hati ni ada 5. Baca Al-Quran, tengok makna. Ubat cuci hati. Pasalnya nak sebut dah dulu ni. Baca Al-Quran, tengok makna. Lepas tu banyakkan berpuasa sunat. Ubat hati ni. Pelan-pelan hati dia akan bersih. Baca Al-Quran, tengok makna, puasa sunat. Lepas tu qiyamul lail waktu malam. Zikir bagi banyak. Dan bergaul dengan orang-orang soleh. Duduk dengan orang baik-baik. Semua tu proses nak cuci hati. Hati dia akan jadi bersih. Celah tu mati tak apa. Ni duk proses cuci hati ni. Tadi pagi ada kuliah subuh contoh. Baca Al-Quran, tengok makna. Lepas tu mengaji lagi. Duduk dengan orang baik-baik. Sekali main jemaah. Sekali duduk dalam milih Tok Guru. Sekali ulama ni main. Tok Guru ni main. Maksudnya duduk dengan orang baik-baik. Dengar baca Al-Quran. Banyakkan zikir. Rajin puasa. Bangun malam. Celah-celah tu mati. Mudah-mudahan mati dalam keadaan hati setengah bersih. Tu ialah. Semua ni nak berjalan balik jumpa Tuhan. Semua dalam perjalanan. Kalau bahasa mudahnya, kalau perjalanan itu umpama sehari, maksudnya bermula daripada subuh sampai Isyak. Isyak habis. Maksudnya perjalanan seorang hidup manusia ni macam hari. Subuh, duha, dhuhur, tengah hari, petang, senja, maghrib, Isyak padam, gelap, kubur. Jadi perjalanan kita macam sehari. Jadi semua dalam perjalanan nak ke arah tu. Cuma tak samalah waktu. Contoh macam saya, kalau ikut waktu tadi ni, saya baru waktu duha. Bermula pada subuh, baru duha ni. Umur saya ni baru duha. Lambat lagi nak bang Isyak. Ayah-ayah, ibu-ibu hak duk main ni, maghrib nak habis dah. Kasak sikit lah. Nak masuk Isyak tu. Masuk Isyak padam. Saya duha je lagi dengan Isyak. Tak semua nak jalan kot tu. Tak tahu kita duduk dalam mana. Duha ke, asar ke, senja ke. Tak tahu nak duduk dalam mana ni. Lah ni. Tapi duduk jalan. Setiap perjalanan kita nak berjumpa Allah, cuci hati. Nabi dibasuh hati dia. Isra Mi'raj ajak banyak benda. Cuci hati. Lepas cuci hati, dimasukkan dalam hati Nabi ilmu. Dimasukkan iman. Dimasukkan hikmah. Macam-macam masuk dalam hati Nabi. Ilmu, amal, hikmah, akhlak mulia, semua dimasukkan, hak baik-baik dimasukkan dalam hati Nabi. Baik, apa dalil dia juga? Banyak perjalanan nak balik jumpa dengan Allah juga perlu kepada ilmu dan iman yang mantap. Kena balik dengan ilmu. Kena mengaji lah maksudnya. Belajar.
bagi ada ilmu baru balik jumpa. Jangan balik dalam keadaan jahil, jangan. Semua ada ilmu, tahu. Ngaji sampai mati. Syekh Zainal Asri sebut, biar kita ada niat. Siapa yang mengaji, niat mengaji sampai mati. Siapa yang mengajak sampai mati. Minta moga tengah duk mengajak mati, tak apa. Ada pun tengah mengaji mati. Dan selalunya hak tengah mengaji mati banyak dah. Tapi lepas habis mengaji hidup balik. Masa mengaji tu dia mati. Itu banyak lah. Tak apalah, janji mengaji, janji mati. Janji mati pula, janji mengaji. Mati sat tak apa lagi, duduk balik esok main mengaji pula, udah mati pula. Tak mengaji sampai mati. Lagi tak mati mai. Banyak duk mai ni, nampak duk mai, tak mai. Duk mai selalu lah, tak mai. Boleh jadi sakit tu mati dua tu Pasal apa tak mai, ada urusan sikit tak apa. Ya, ketidakhadiran dia tadi dirasai. Pasal apa tak mai, orang mati dah. Tak apa lah, maksudnya dia tak mai dah. Mati dah. Selagi tak mati lagi tu dia akan mai. Kalau tak ada apa. Kena ada niat macam tu. Perjalanan Nabi SAW nak bertemu dengan Tuhan, dimasukkan ilmu, iman, hikmah, akhlak dan sebagainya. Itu bekalan seorang manusia nak balik jumpa dengan Tuhan. Tak mau sebut banyak lah. Lagi bagi disebutkan. Dan kemudian Nabi SAW diperjalankan dengan menggunakan buraq. Kita sedia maklum perjalanan Isra, bumi dari ini, perjalanan Isra, perjalanan menggunakan seekor tunggangan namanya buraq, yang didatangkan daripada syurga untuk ditunggang oleh Nabi SAW. Baik, kenapa main buraq? Buraq seekor binatang yang disebutkan warnanya putih. Putih berseri elok. Lebih besar daripada keldai, tetapi lebih kecil daripada kuda. Tengah-tengah. Nak kata macam keldai kecil sangat, kuda besar sangat, dia tengah-tengah. Buraq warna putih. Dan disebutkan laju tak laju buraq ni, dia meletakkan kakinya pada penghujung matanya memandang. Laju. Dia tengok tang mana hujung, tang tu dia letak kaki dia. Ibu berdiri di tepi Pulau Pinang. Kalau kita berdiri Jabatan Pulau Pinang, duduk belah ni, kita nampak ada seberang pulau belah tu. Nampak kan? Nampak bangunan-bangunan tu, nampak. Tapi nampak elok-elok lah. Buraq ni, mana hujung mata dia nampak kaki dia orang tu. Baru kali kau ni nampak apa ni hujung lah. Hak paling jauh tak pernah hak dia nampak. Hujung tu, kaki dia tu lah. Punya laju. Lepas tu buraq. Bila dia meletakkan kaki, dia punya cepat ni, dia letak kaki tak mana hujung mata dia nampak. Sok bi laju. Dan yang paling penting kita kena tahu, buraq ini dia tidak menggunakan buraq oil. Dia tak guna minyak. Orang kampung kan ada buah buraq oil apa. Dia buah nama tu nak pergi nampak laju lah. Naik buat tu kalau motor hang jenis low, hang boleh minyak ni tambah pun. Dah buah minyak ni laju lah apa semua. Dah awak slow nak laju apa? Ni buraq binatang tunggangan ya. Baik, kenapa main buraq? Kenapa tak boleh bawa pergi terus? Bawa Jibril bawa terbang pergi kan? Kan boleh. Tetamu. Rasulullah adalah tetamu istimewa. Istana nak jemput kita bagi sekian-sekian anugerah. Jadi dia akan hantar main driver main dengan kenderaan. Nak masuk istana tekan dia naik Viva pergi. Ada naik Viva masuk istana. Hang cari pagat katok cermin hang. Kereta hantar luar ni istana, masuk dengan kereta istana. Kerana kamu tetamu jemputan istimewa. Allah jemput Rasulullah, takkan nak pergi biasa bermain binatang pada syurga tu. Naik buraq pergi ke Palestin. Perjalanan Nabi ke bumi Palestin, daripada Mekah sampai ke bumi Palestin. Baik, kemudian yang boleh saya sebut lagi dalam masa yang ada ni, ketika Nabi SAW diperjalankan daripada Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, perjalanan ini menggunakan buraq. Hak ni saja. Kerana sampai di Al-Aqsa, Nabi ikat tambat buraq tadi di satu tiang.
Ikat rambut. Burak tak lari lah. Takkan dia nak lari? Tak, Nabi ajak tambat. Ikat juga. Tawakal setelah usaha. Betul tak lari. Kalau Allah dah tak lari, tak lari. Ya, biar dah usaha, orangnya tambat juga. Ni jangan tawakal saja, usaha tak ada. Masuk periksa tawakal pada Allah, tawakal lah. Jawab. Tapi buku tak baca. Tawakal apa? Usaha dulu baca buku apa bagi ada masuk. Baca-baca dah, hafal-hafal dah, tawakal. Masuk periksa. Tawakal selepas usaha. Doa lah semoga Allah bagi sembuh dah, sembuhkan penyakit apa sekian, semoga Allah sembuh. Ya, doa, tawakal. Tapi usaha dulu berubat. Ubatlah. Ni daripada kata kes Covid duk naik banyak 500. Daripadanya siapa banyak dah pergi swab. Banyak cuba tak tahu ni Bak bodoh tak ada siapa tak ada 1-2 kes dah lah kalau tak swab. Ni demam lagi pergi swab naik kes satu. Padahal demam sesemua Semua demam makan benda 2 hari lega. Cucuk 2 dus dah nak cucuk boy. Duk kira boy. Demam sikit swab, dengar sikit swab. Kita pun heran. Aduh jadi orang takut habis. Orang panik balik dah, panik. Endemik dah memang benda tu duk ada. Ni nak cek yang tak tahu Masa macam nak demam makan Panadol, sesemua makan ubat. Itu lah cukup dengan buat gaduh dengan berteruk bah. Buat biasa. Tapi nak buat dia duk swab kan. Dia swab. Kalau saya pelik kena pergi test ni, tak duduk test apa Dia kalau mati tanam. Dia pun korek siap lah dulu, lambak tu. Contohlah, bukan kita kata lawan, tidak. Cuma dah usaha dah kan. Dah jaga dah itu, dah cucuk dah sekian bagi. Usaha tawakal lah. Serah pada Allah. Dan di samping jaga makanan bagi sihat, antibody kuat dan sebagainya, tawakal pada Allah. Jangan tawakal saja. Tak apalah. Kena usaha dah. Usaha dah kita sebut. Ada orang 2 dos, ada orang 3 dos dah. Macam-macam dos kita dengar. Cukup dekat 2 tu, saya duduk cucuk dah. Kalau duduk cucuk banyak, cucuk balik lagi kot. Cukup lah, 2 dos cukup dah. Orang hak tak cucuk pun hidup melah. Maknanya boleh sebah benda tu. Itulah maksudnya mudah. Tawakal dah, ya. Tawakal tadi setelah usaha. Usaha dah, jaga dah sekian, dah ada juga, tak apa lah. Usaha lah. Cuma jagalah kalau dah kita rasa macam kita ada jangkitan sekian-sekian, jagalah jangan bagi meribak tu ialah. Tapi usaha setelah dia pakai mask dah, jaga jarak sikit dekat makan ubat dah, tak apa InsyaAllah tak apa. Tawakal dah, tawakal tadi setelah usaha. Berusaha pakai mask. Dan orang lah ni bukan wajib pakai mask dah. Mana ada pergi klinik, hospital, tak wajib pakai mask. Kalau boleh kalau comel pakai, lebih baik tak pakai tak apa. Dan orang hak pakai mask ni 2 sebab. Sama ada dia nak elak pada penyakit, yang kedua nak tutup gigi tak ada. 2 tu Kenal gigi tak ada tu dia pakai mask tu, bukan pasal apa tu. Contoh marah pula pakai mask ni. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ikat burak tu di tiang. Ingatlah Isra menggunakan burak